Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita ringkas. Cerita tentang isu Najib Tun Razak tukar peguam. Najib tukar peguam hanya untuk kes rayuan, kes SRC dan bukan untuk kes-kes lain. Dan Lokman Nur Adam semalam cuba memberi penjelasan, tapi penjelasannya membunyi defensif, terlampau defensif. Dan penjelasan Lokman ialah putar belit pembangkang, putar belit media yang anti-UMNO dan macam-macam lagi. Dia tidak menjelaskan sebab apa peguam tu ditukar, hanya dia kata banyak fake news dan cerita bohong dari musuh UMNO. Tapi itu tidak menjelaskan sebab apa peguam ditukar dan betul atau tidak peguam ditukar. Jadi Najib pun ada keluar statement dan mungkin ramai tidak baca statement atau tidak faham statement tersebut. Jadi biar saya jelaskan di sini. Strategi defense untuk Najib, the defense team Najib, ialah untuk membangkitkan isu conflict of interest, iaitu sepatutnya peguam tu, hakim tu, Nazlan Ghazali tidak sepatut mendengar kes Najib sebab conflict of interest. Dan perkara ni tidak dibangkit semasa perbicaraan dan semasa rayuan juga tidak dibangkit. Sekarang baru nak dibangkit. Oleh kerana mungkin peguam yang asal tu, Syafiq Abdullah, tidak membuat research atau banyak sangat kes dia tidak sempat nak buat research dengan mendalam, maka perkara ini terlepas. They miss this one point. Ataupun perkara ni tidak diketahui lebih awal. Tapi kalau dah boleh buat research tu, kalau buat research yang lengkap, maka mereka sudah boleh tahu latar belakang hakim tersebut. Dari dia sekolah sampai ke hari ini, mak bapak dia, siapa dia, beranak di mana, sepatut itu semua sudah diketahui. Tapi mereka tidak sedar. Dan walaupun mereka kata baru sedar, itu tidak menjadi alasan, because di dalam undang-undang, ignorance is no defense. Anyhow, apabila defense team Najib mengetahui bahawasanya mungkin ada unsur-unsur conflict of interest, maka mereka dah bawa perkara ni di dalam rayuan mereka di Mahkamah Persekutuan, Federal Court, dan mereka nak Queen's Counsel, peguam dari England, untuk mengetuahi defense team Najib. Tapi ditolak. Mahkamah tak lulus. Jadi oleh kerana Queen's Counsel tu sudah reject, ditolak, tidak dibenar, maka mereka kena buat satu tim baru dan mendapat nasihat dari lawyer, bukan saja di Malaysia tapi juga di luar Malaysia, yang pakar, expert ataupun specialize di dalam kes conflict of interest. Dia lawyer ni, mereka bukan serba-serbi pandai. Ada mereka lawyer yang specialize ataupun tumpu di dalam kes laki bini cerai. Ada juga yang specialize di dalam kes damages. Misalan orang langgar kita patah kaki. Dia ada lawyer-lawyer tertentu yang pandai untuk nak buat claim. Dan SNP, kalau kita jual beli rumah, dia ada lawyer specialize in sales and purchase dan sebagainya. Dan juga kalau kita di-charge di bawah kes hukum bunuh, kalau didapati bersalah maka kita akan dihukum bunuh. Dia ada lawyer yang specialize dalam kes tersebut. Dan macam-macam lagi. So dia bukan lawyer ni expert serba-serbi, tidak ada. Dia ada corporate lawyer, criminal lawyer pun dalam kes hukum bunuh, dan tu ada lagi specialized dan sebagainya. So
Syafiq Abdullah ni, dia tidak pakar di dalam isu conflict of interest. Ada lagi lawyer yang pakar. Tapi oleh kerana mahkamah menolak permohonan Queen's Counsel, maka mereka kena wujudkan tim baru, a new defense team. Dan this new defense team dinasihati oleh lawyer-lawyer bukan saja di Malaysia tapi di luar Malaysia, di India dan sebagainya, yang expert, pakar di dalam isu conflict of interest. Jadi kalau Najib nak menang dalam usaha mereka menimbulkan isu conflict of interest dan cuba mendapat persetujuan dari mahkamah bahawa memang betul wujud conflict of interest, maka hujah-hujah dan isu-isu yang dibangkitkan di dalam perbicaraan tu kena correct. Kalau kita pakai hentam saja tanpa kita mengetahui cara nak buat, maka isu conflict of interest Najib ni akan ditolak. Sama macam banyak lagi isu-isu yang telah dibangkitkan sebelum ini, semua ditolak. Termasuk isu permohonan untuk nak appoint, nak lantik Queen's Counsel. So, this is the issue. Dan mereka telah bersetuju, pihak lawyer dan juga anak guam iaitu Najib, mereka telah setuju yang perkara conflict of interest ni rumit. Because it's 50-50 tau. Tidak ada jaminan Najib akan menang. Dan oleh kerana it's very dicey, very sensitive. Dan jarang-jarang boleh dikatakan hakim akan menghukum hakim lain. Jadi kita nak suruh hakim ni bersetuju bahawasanya hakim sebelum ni ada membuat kesalahan. Itu very difficult. To get a judge to agree that a fellow judge has committed an offence or a crime. So, it's a very dicey issue, very dicey situation. And kalau you tidak expert lah di dalam isu conflict of interest ni, kemungkinan besar usaha Najib akan gagal dan hukuman terhadap Najib akan kekal dan Najib akan masuk penjara for a very long time. So, bagi saya, ini satu tindakan yang wajar, satu tindakan yang bijak. Just because you're a doctor, it doesn't mean you can do heart surgery or brain surgery. Jadi, kita kata dia ni doktor, saya ada blood clot di dalam otak saya, maka doktor ni yang biasanya dia cucuk orang ataupun dia treat orang kena COVID, maka kalau you pandai treat orang COVID, maka brain surgery pun you bertindak. Brain surgeon, heart surgeon. Dan a gynae is a gynae. Kalau you nak beranak, you pergi jumpa gynae. You tak jumpa brain surgeon. So, we need the proper specialist to handle a specialized job. Oleh kerana itu, Najib perlu tukar defense team dia dan melantik sebagai lawyer dan juga penasihat kepada lawyer itu, iaitu Zaid Ibrahim, Hisham Teh dan sebagainya. Di belakang mereka ada penasihat yang expert di dalam isu conflict of interest yang boleh membantu Najib ataupun boleh membantu Najib dengan lebih cekap lagi di dalam nak mengenepikan, to set aside the conviction on him. Now, saya tengok cara Lokman explain tu, orang tidak faham apa, konspirasi lah, ini fitnah pembangkang lah, ini media anti-UMNO punya putar belit lah. That does not explain the issue. Saya harap saya telah dapat menjelaskan isu Najib tukar lawyer dengan lebih tepat dan lebih terang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.